Ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama para sahabat di rumahnya, tiba-tiba, "Wahai penghuni rumah, bolehkah aku masuk kerana engkau akan memerlukanku?" Dia adalah iblis laknatullah, dan memberitahu padanya cara menggoda manusia. Dia akan sentiasa mengabaikan segala bisikanku. Kata, bila seseorang itu solat, aku akan gementar, kerana setiap kali dia sujud, Allah akan angkat darjatnya. Kemudian Rasulullah SAW tanyakan berkenaan apa yang menggembirakan dia pula. Apa yang membahagiakanmu? Dia kata, dan Rasulullah SAW bersabda, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah membahagiakanmu dan telah mensengsarakanmu. Dia kata, lepas tu syaitan jawab, iblis kata, tidak, kamu sesekali tidak akan bahagia selagi mana aku hidup. Dia kata, macam mana kamu yang katakan mereka bahagia sedangkan aku masuk di dalam saluran darah mereka tanpa mereka melihatku, dan aku tidak akan meninggalkan mereka. Jadi syaitan ni punya tak nak putus asa dia, dari pelbagai sudut ingin menggoda kita. Jadi kita hamba Allah yang lemah ni sentiasalah bergantung harap pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan bersendirian. Kita ada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada petunjuk ways kita ada Al-Quran yang boleh membimbing kita, memberitahu segala apa yang Allah katakan ada dalam ni. Segala kisah yang benar apa berlaku pada umat terdahulu yang telah ditipu oleh iblis laknatullah, yang segala kisah-kisah yang buat kita kuat, kisah-kisah para sahabat ada dalam ni. Jadi Al-Quran ni adalah panduan hidup kita. Iblis berkata lagi, aku ada 70,000 anak, dan setiap anak itu, setiap satu anak tu ada 70,000 syaitan yang menggoda ulama, orang muda, orang tua, orang yang jihad di jalan Allah. Jadi orang segala yang baik ke, yang buruk ke, yang pandai ke, yang jahat ke, yang baik ke, dia akan goda kesemuanya. Itu tidak putus asa ni syaitan untuk menjatuhkan kita, anak-anak Nabi Adam AS ni. Kalau ketika solat, aku akan kencingkan telinga mereka supaya mereka tidak mahu solat berjemaah. Dan apabila tiba waktu solat, aku akan bisik di telinga mereka, mengatakan waktu itu masih lama, kamu masih sibuk, sampai sehinggalah solat mereka itu sendiri dipukul di muka mereka. Jadi dia bisik kat telinga anak-anak Adam ni supaya lambat-lambatkan solat. Kau ni sibuk lagi, selesai kerja lu sampai siap, solat pukul 3 pun boleh, solat pukul 4 pun boleh. Dia bisik kat telinga kita supaya kita lambat-lambatkan solat. Dan ketika dia berjaya solat pula, dia lawan juga, ada solat juga, dia akan mencium keningnya supaya matanya ni pandang ke kiri dan ke kanan. Maksudnya tak khusyuk dalam solat kan, dan membuatkan solatnya tidak sah. Dan ketika apabila anak Adam ini solat sendirian, dia akan membuatkan, dia akan membisikkan supaya mereka rasa terkejar-kejar. Maksudnya nak solat cepat, nak solat habis. Bila solat seorang-seorang, pamu macam solat patok ayam, bangun tutup, bangun tunduk. Padahal sana solat. Jadi dia membuatkan kita solat laju. Bila solat seorang rasa macam banyak benda tak selesai lagi, jadi macam mana dia bisik supaya kita solat dengan laju. Sebab dia tak ada imam kan, lagi dia goda. Dan apabila anak Adam itu solat secara berjemaah pula, dia akan ikat pada lehernya supaya dia, pergerakan dia itu lebih cepat daripada pergerakan imam. Patutnya kena tunggu kan, Allahu Akbar baru Allahu Akbar ikut kan. Dia letak ikat lehernya supaya kita ni buat pergerakan laju daripada imam. Lambatlah imam ni terus imam tak sujud lagi, kita dah Allahu Akbar
Imam baru nak Allah, kita dah Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Maksudnya pergerakan kita itu melebihi pergerakan imam. Tu sebenarnya syaitan punya trik tu. Dan aku akan meniupkan di hidungnya supaya dia menguap. Dan apabila dia menguap, aku akan masuk ke dalam melalui mulutnya dan membuatkan dia terlalu cintakan dunia. Susah nak khusyuk solat bila menguap besar sangat. Dan kepada orang yang miskin, dia akan berbisikkan kepada mereka untuk mengatakan, ni bukan ni orang miskin je, orang miskin, orang yang susah, orang yang dalam masalah. Dia akan bisik kata, kamu ni tak wajib solat, kamu ni orang susah, kamu ni ada bermasalah. Nanti kalau kamu dah kaya nanti, ataupun kamu dah okey nanti, baru solat. Dia bisikkan sesuatu. Padahal wajib solat bagi semua hamba-hamba Allah. Tak kisah miskin ke, kaya ke, jahat ke, baik ke, tapi semua wajib solat. Sejauh mana pun kita rasa dengan Allah, kita rasa sebaik mana pun dosa kita, jangan pernah tinggal solat. Dan setelah dia jawab semua pertanyaan Nabi Muhammad SAW, dan terus pergi menggoda manusia. Jadi kita membenci perangainya, sifatnya yang kita membenci untuk menjadi kawan. Kita membenci untuk tergolong daripada orang-orang yang membahagiakannya, membahagiakan musuh kita ni. Jadi sebenarnya bila nak tengok kelemahan dia, bila awak tengok cara goda-goda dia, rasa macam, ya Allah, macam mana ni, macam nak hadap ni, Allah, lemahnya aku ni. Dengan jemaah dia kacau juga, solat sendirian dia kacau juga, wuduk dia kacau juga, masa solat angkat takbir pun kacau, khusyuk juga. Jadi rasa berat. Jangan risau, Allah itu sentiasa bersama orang yang sabar. Kita kena berusaha juga doa ke Allah dalam walaupun dosa banyak mana kita buat pun, dalam hati kita sekurang-kurangnya ada doa juga. Ya Allah, tunjukkan aku jalan, buka hatiku untuk menerima hidayahmu. Tolong ya Allah, bantu aku tinggalkan dosa ni. Jadi mesti sekecil-kecil harapan, mengharap kita akan keluar daripada kejahilan tu. Jangan putus asa atas rahmat Allah. Jangan berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tak tahu kita mati bila. Boleh jadi petang ni pun Mu'alimah dia boleh diambil oleh Allah. Jadi boleh jadi 10 minit akan datang pun boleh diambil oleh Allah. Sebab kita tak tahu takdir kita. Kita tak tahu apa yang akan berlaku. Sebab segalanya di atas sunnah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itu saja saya menceritakan tentang syaitan-syaitan punya cara menggoda kita dan kelemahannya. Kelemahan dia pun banyak tadi. Jadi senang je nak membunuh syaitan ni, menyakit, untuk melawan sebalik. Tapi kita kena kuatkan semangat, mengharapkan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, setakat itu saja. Jumpa lagi hubungan dengan Allah. Jaga adab dan ilmu apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.